Sebelum saya mulakan kelas, Amar baca doa dulu boleh? Boleh cikgu? Okey, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zuqna fahman nabiyyi wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni kita akan masuk tajuk pelan dan dongakkan. Sebenarnya tajuk ni saya dah bagi pada awak semua lebih kurang seminggu awal lah. Okey. Kenapa pelan dan dongakkan? Sebab pelan dan dongakkan ni adalah pada bahagian B dan melibatkan 12 markah. Okey. Semua orang boleh nampak pelan dongakkan ni. Nampak kan saya punya skrin kan? Okey, so saya lebih kepada teknik menjawab lah ya. Alright. Now, kita tengok soalan ni. Dia ada, untuk hari ni dia ada lebih kurang 5 soalan. Okey. Rajah 23A menunjukkan sebuah pepejar dengan tapak DEFG pada permukaan mengufu. Okey. Kemudian dia kata DEJH yang berbentuk trapezium ni adalah kerata rentas. Lukis dengan skala penuh. Okey, jangan susah hati pun. Dilihat daripada X. So, saya dah tengok majoriti semua boleh jawab. Cuma saya nak you all faham, kalau pelan dongakkan, kita mesti kena guna pembaris. Mesti guna pembaris macam saya lah. Pembaris lebih kurang macam ni. So, apabila kita pandang daripada X, kita akan, kalau saya, you imagine benda ni penyet. Macam J ni dia akan penyet terus pada K. E ni dia akan press terus pada F. D ni dia akan pada G dan H pada L. So bentuk yang pertama kita akan dapat adalah berbentuk sebegini, trapezium. Okey. Tu pastikan bentuk. Bila nak melukis, nampak ni pembaris saya. Ukuran kalau 8, so katalah kat sini kosong kan. Kosong. Mesti bermula 8 lah. Macam ni 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang lah contoh 8. Mesti guna pembaris 8. Kemudian 3. Contoh lah ya. Saya buat contoh lah sebab kalau saya lukis besar kan tak nampak pula. 3. Kemudian 6. So ini adalah contoh. So pastikan pembaris awak mesti kedudukan macam saya. Sudut 90 darjah. Tak boleh sengit tau. Okey. So saya lukis. Okey. 6. Contoh. Kemudian saya sambung. Okay. Saya nak awak faham macam ni. Kalau pemakahan SPM, tiba-tiba ada lebihan dekat sini. Nampak lebih. Dia akan kekurangan 1 markah. Okey. Kalau kita, sebab tu kalau nak lukis, pastikan lukisan dengan tepat. Dan dia akan ukur tau kat sini. Sudut 90 darjah. Okey. Itu maksudnya bila nak melukis. Okey. So soalan ni jelas. Kita dah faham. Awak pun dah belajar masa dalam kelas dengan saya. Cuma saya nak tekan dekat sini lah. So kalau kita tengok kat sini, jawapan kawan awak ni, dia 3 cm, 6 cm, 8. Pertama sekali, tak payah tulis pun 3, 6, 8 ni. Awak lukis je bentuk, awak terus dapat 1 markah dekat bentuk. Lepas tu ukuran semua tepat. Okey, kalau boleh tak naklah ada macam ni. Kotak-kotak kat sini tak boleh. Okey, ukuran semua tepat, you akan dapat lagi 1 markah. Kemudian dah lawa, cantik, tak ada masalah, you akan dapat markah yang terakhir, N1. So total markah dia adalah 3 markah. Contoh jawapan kawan awak. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Soalan ni. Alright. Sebuah pepejal berbentuk segi 4 tepat, gabungan pepejal. Kalau kata tak ada ukuran dekat sini, awak kena rujuk gambar rajah yang atas sebab dia relate dekat sini. Kalau awak tengok ada ukuran yang tak ada, awak tengok saja gambar rajah dekat atas. Okey. Dengan skala penuh, bila soalan dengan skala penuh, pelan gabungan pepejal itu, dia tak cakap daripada mana. So maksudnya kita akan lihat daripada atas ke bawah.
Kalau kita tengok tapak bawah kita, okay, kita tengok tapak bawah kita ada ini. Sebanyak 8 cm. Okay, kalau awak tanya saya, ni berapa ukuran dekat sini? Dia ada ukuran kat sini. Dia ada garisan yang kita nampak dekat sini. Bila kita turun, kita nampak. So, kita juga ada garisan dekat sini. Okay, jadi kita bolehlah melukis. Kita ambil pembaris. Saya tak ambil lah saya takut lambat. So, kita lukis 8. Pertama sekali saya ajar teknik saya akan lukis tapak dulu 8. Okay, guna pembaris tau. Cantik. Kemudian, saya nampak dia melintang ke bawah dekat situ. Okey, panjang dia adalah 5. Okey. So, sini 5. 5 Mana datang 5 ni? Ni, datang daripada sini. Ukuran sini adalah sama dengan sini. 5. 5. 5. Kemudian, okey, lukis dulu 8. Apa pun, you all lukis dulu tapak besar. 8. Okey. 8. Okey. Kemudian, you all tengok apa yang ada tak yang terlindung. Okey, kita campak kat sini. Pada HR ni, kita ada berapa? Kalau kata kita tak nampak HR, kita tengoklah HJ kita tadi 6. HJ kita 6. Sini dah 1. So, automatik sini 5. So, katalah ukuran dia 5 kat sini. Kemudian, ada 1. 1 kat sini. Seterusnya, 3 lah. Okey, boleh faham tak cara saya melukis? Boleh cikgu. Boleh kan? Kita nampak. Okay. Kita nampak. Sebab itu tak ada langsung garisan terlindung. Jadi, betul lah apa yang kawan awak buat ni. Siapa buat, dia tahulah lukisan dia. Kan? Saya tak ada tulis lah siapa yang buat kat sini. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan yang B2. Okey. B2, kita tengok sini. Kita padam dulu. Okey. Soalan B2, dia kata, garis yang dilihat selari garis lurus EF dilihat dari Y. So Y kita tengok daripada sini. So apa imagine kita paling tinggi, barisan paling tinggi. Awak tengok garisan paling tinggi. Sini sampai sini. Sini kan awak ada 4. So sini awak ada 3. Datang daripada sini 3. So sebenarnya garisan awak adalah 7. 4 tambah 3, 7. Kemudian awak nampak lebar dia 5. Okey, 5. Lukis dulu yang ni. Lukis dulu tapak. 7 dan 5. Okey, kemudian kita nampak bila dia naik dekat 3, dia akan ada garisan ni dan nampak ni, garisan NN ni adalah terlindung. Ada 2 ke atas. So, ada 3 kat sini. 3. Okey, 3. Garis lurus 3. Okey. Kemudian dia naik 2. Garis putus. 2. Sini 3. Okay. So nampak. Okay. Saya tengok share jawapan kawan awak dengan jawapan saya. Okay. Apa yang berlaku bila dia jawab macam ni? Okay. Dia masih dapat markah sebab bentuk dia 5 dan 7 sama. Okay. Masih dapat markah K1. Tapi dia hanya dapat markah K1 sahaja. Yang lain tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak ada garisan putus dekat sini. Okey? Tapi katalah kawan awak ni, dia buat garisan betul-betul dia buat. Tapi ukuran tak betul. Dia masih dapat markah. 2. Lagi 1 markah. So total markah adalah 2. So maksud saya adalah, walaupun beza 2 ni, walaupun dia tak ada garisan putus-putus, dia masih dapat markah untuk bentuk. Sebab tu dia dapat markah 1 markah. So bila nak buat lukisan yang macam ni, anak-anak, you all pastikan tengok ada tak garisan terlindung ni. Saya takut mungkin kawan awak tadi dia tak nampak ni garisan kat sini. Okey. So seterusnya kita pergi soalan ke-24. Now soalan nombor 24. Okey. Saya terus baca yang bawah je lah. Sebelum tu permukaan MLKN ialah segi 4 sama. So maksudnya semua ni sama panjang. Okey. So maksudnya kalau sini 5, sini pun 5, sini pun 5, sini pun 5 ukuran dia. Sebab segi 4 sama.
Lukis dengan skala penuh, bila dia sebut skala penuh dia tak cakap daripada mana. So pandangan kita atas ke bawah. So bawah kita sebenarnya kita dapat bentuk ni lah. D, E, F, G. So langkah pertama kita lukis dulu. Tak perlu label tak perlu label D, E, F, G, tak perlu. Okay, sini kata panjang dia 7, sini panjang dia 5. Kemudian kita nampak daripada atas, okay, M, L ke M bila penyek pada 5 ni. 5, garisan 5 ni. So, pada ukuran 5, kita ada garis terus. Okay, pada ukuran 5. Ada tak garisan terlindung? Tidak ada. Okay, so inilah jawapan dia. So, kat sini, jawapan siapa yang buat ni? Betul. Nampak? Dia tak label pun. 5, 7 tak perlu label. Dan tak perlu label huruf A, B, C, D, E. Hanya macam ni sahaja. Ya? Kalau you all lukis bentuk menegak pun tak ada masalah. Asalkan bila saya pusing, jawapan dia sama. Bila saya pusing gambar rajah tu, saya pusing je, bentuk dia tetap sama. Itu maksud saya. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan ni. Pepejar pada rajah 24A, okey, yang ni, pepejar yang ni dipotong dan dikeluarkan. Pepejar yang tinggal adalah ditunjukkan pada rajah. Okey. Dengan skala penuh, okey, yang ni lukis dilihat daripada X. So imagine X. Awak akan nampak, kalau X awak akan nampak benda ni. Yang ni. X lah. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Dan yang ni. Inilah bentuk X awak. Tiada yang terlindung. Semuanya jelas. So kalau kita nak lukis, okay, kalau kita nak lukis, kita akan lukis macam kawan awak lukis ni lah. Okay, saya ambil contoh kawan awak lukis. 7, ukuran dia 7. 7. Ukuran dia dekat sini 2. Okay. PQ. Berapa ukuran PQ? Macam mana kita nak tahu PQ dekat situ? So, kita akan dapat 2. Macam mana saya tahu dapat 2? You faham tak macam mana saya tahu dapat 2? Okay, Sebab saya nak ada lihat sini 3 kan? Sini 2 lah kan, betul tak? Okay, so sini adalah 2. Sini adalah ukuran 3 cm. Okay, TQ sini. Sini juga adalah 3. Kena tengok macam mana nak tahu 3? Okay, asalnya tadi, sini kan 2. Sini kan 2. So, sini baki 3 lah. Sebab asalnya kan 5 kan? Asalnya 5. So, sini adalah ukuran 3 dan sini adalah ukuran 2. Apa berlaku kat sini? Hanya ambil pembaris dan garis. So, ini pun betul. Ada apa-apa nak tanya saya kat sini? Tak ada? Tak ada, cikgu. Danish boleh follow, Danish? Danish? Boleh. Saya dah bagi soalan ni dekat abah awak kan? Ayah awak kan? Dah ni dah buat ni. So awak check jawapan ya. Sebab dia orang ni memang hantar jawapan dekat saya. Okey. Betul ni. Okey, tak ada masalah kan? Okey, so sekarang kita tengok soalan B2. Okey, kita tengok pula B2 macam mana. Pandangan yang dilihat daripada Y. Okey, Y. Y kita. So sebenarnya kalau kita daripada Y, sebenarnya kita akan dapat bentuk macam ni lah. Lebih kurang. Bentuk macam ni. Sebenarnya adalah di belakang kita. Bentuk macam ni. Okay, ada tak garisan yang terlindung dekat Y? Saya tanya awak, ada ke tak ada garisan yang terlindung? Ada. Ada. Adanya garisan terlindung. Dekat tengah-tengah. Dekat situ. Okay. So, kalau kita tengok gambar ada. Siapa yang buka ada dapur. Okey. Untuk soalan 25. Ada siapa yang buka di dapur? Saya dengar. Okey, thank you. So, kita ada ukuran lah. Okey, pada 5. Macam mana kita buat? Samalah lebih kurang macam kawan awak buat ni kan? Okey. Kemudian, apa kawan awak yang salah dekat mana? Dia tersalah sebab dia tak ada garisan putus-putus dekat sini.
sebenarnya sini adalah ukuran 3, 1 dan 2. Kan sini adalah 5. Okey, kawan awak tu terlepas pandang dekat situ lah, ya. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya saya? Ada tak Tak ada, yang Cikgu. saya Tak ada. tak ada kan? Okey, jadi boleh faham kan bentuk dia? Apa yang berlaku dekat sini, kawan awak masih lagi dapat 1 markah. Masih lagi dapat 1 markah. Walaupun tak ada garisan putus-putus. So jawapan sebenar dia mesti ada garisan putus-putus. Jawapan sebenar mesti ada garisan putus-putus. Okey, seterusnya soalan 25. Kita tengok soalan 25. Okey. Yang ni. HJ sama dengan EJ. HJ sama dengan EJ. So kalau sini 3, ukuran sini pun 3. Itu teknik dia. Awak tulis dulu ukuran yang awak nampak. Sebab bila nak melukis nanti senang. Okay, kemudian dia kata soalan dia dilihat dari X. So pandangan X kita. X kita akan nampak benda ni 3. Kita akan dapat kat sini lah. Kita akan dapat kat sini 3. Okay. Lepas tu gabung lagi sini 2. Jadi tinggi kita adalah 5. Betul? Tinggi kita 5 kan? So siapa yang buat tinggi kita 5? Okay, sorry. Tinggi kita adalah 5. Kemudian panjang kita adalah 6. Okay, kena ingat benda ni lah. Okay, so ada 5. Lukislah dulu macam ni. 5 dan 6. Kemudian kita nampak pada 3 kita nampak benda ni. So pada 3 ukuran kita dapat benda ni. 3. Ada tak garisan terlindung dekat sini? Ada. Ada, bagus. So kat sini garisan terlindung, so mesti ada garis putus-putus macam ni. Ya. Tapi dekat atas ke, Cikgu? Atas pada 3. Betul lah. Kan? Okey, betul. Okey. So kalau jawapan kawan awak ni tak pernah nampak lah. Tapi sebenarnya garisan dia ni soalan nombor berapa? 25. Okey. Ni kawan awak punya jawapan. So ini adalah betul. Siapa yang buat ni betul lah. 25. Okey. Kemudian kita tengok soalan B. Okey. Gabungan pepeja seperti saya baca daripada ayat sini. Gabungan pepeja yang tinggal seperti yang ditunjukkan pada raja. Okey. T ialah titik tengah DE. So sini titik tengah. DE kita tadi 8. So maksudnya sini 4. Sini pun 4 lah ukuran. Bila sini 4, RS pun 4. Sini pun 4. Jadi semua akan nampak. Oh, semua selari je. Pelan gabungan pepejal itu. Dia tak cakap dari mana. So, kita tengok dari atas ke bawah. So, atas ke bawah, kita tengok tapak je. Kita akan dapat bentuk ni. Kita penyek dia. Kita akan dapat bentuk ni. Tapi saya nak you faham. Walaupun saya nampak macam bentuk garisan segi 4 selari, tak boleh lukis. Kita bila lukis, mesti dalam bentuk segi 4 tepat. Dan juga, kita nampak bentuk ni. So, dia akan ada lebihan dekat situ. Dan, kita kena faham. Bila kita tengok dari atas, sebenarnya kita ada ni, garisan yang nampak dekat sini. Garisan. So, ada satu garisan dekat situ. So, saya tengok pada gambar raja kawan awak. Okey, tengok yang ni. So, panjang sini adalah 8. So, panjang sini semua 8. Bentuk dia dengan bentuk kuning saya ni. Betul. So, bentuk dia dah dapat 1 markah. Kemudian saya nampak, okey, semuanya jelas. Okey. Lepas tu saya ukur satu ukur kedudukan dia. Ukuran dia 4 sini. Okey. Kemudian, kat mana yang betul? 4. Okey, betul. Lepas tu kat sini 3 Sorry, bukan 4 kat sini. Kat sini 3, kat sini 1. Betul. Dan dia ada garisan ni. So, jawapan dia adalah tepat. Macam ni. Siapa yang lukis, you all tandalah Pastikan ukuran awak semua tepat lah. So, kat sini panjang dia adalah 6. Kat sini panjang dia adalah 2. 6 cm. Ukuran pembaris. Mesti dikira daripada sifar.
Okey, kemudian pastikan pada 3 sentimeter ni ada garis lurus dekat sini. Pastikan dekat situ. Jadi semuanya betul. Tahniah ni siapa yang buat. Saya pun tak ingat dah siapa yang buat 25 ni. Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Saya nak pergi dilihat daripada Y. Okey, saya padam dulu. Dilihat daripada Y. Supaya awak nampak. Okey, dilihat daripada Y. Bila pada Y, sebenarnya kita nampak bentuk ni. Bentuk ni. Ni. Gabung kan. Dia nampak yang ni. Dia nampak yang ni. Dia nampak yang ni. Dia nampak yang ni. Dan dia nampak yang ni. Dan dia ada garisan terselindung di sini. Okay? Betul cikgu. So you all imagine benda tu. Jadi bila kita melukis, kalau kita lukis sahaja daripada bentuk, kita akan dapat bentuk segi empat tepat yang panjang ni. Ni saya lukis secara lakaran ya. Lakaran tak boleh tau. Okay? Kemudian saya dapat bentuk yang macam ni. Saya dapat bentuk yang macam ni. Saya akan dapat bentuk yang macam ni. Saya akan dapat bentuk yang macam ni. Dan saya garis dekat sini. Sini berapa ukuran ni? 4 kan? So, saya dapat macam ni. Ini bentuk macam ni. Ini bentuk. Ini bentuk. So, kita tu. Okey. Bentuk dia sama ke tak sama? Sama. Soalan ni kan? Bentuk sama. Okey, so dah dapat markah bentuk. Cuba kenal pasti kat mana yang ada yang salah tak? Tak ada. Tak ada ke? Jadi semua betul kan ukuran dia. Ukuran dia kat sini 4. Kat sepanjang ini adalah 6 lah. Sepanjang ini adalah 6. Okey. Kemudian sini 3. Sini dia naik 2. Sini berapa ni sini? Ini keempat kan? Yang tu bawah tempat. Ukuran sini adalah 4. Ya. So awak garis saja. Sini dah awak ukur 2 cm. Awak ambil pembaris. So awak garis je lah. So garis putus-putus. So tepatlah kat sini. Tahniah 5 markah tau. 5 markah. Jadi sebenarnya tak susah pun nak jawab. Pelan dan dongakkan. Itulah cara bila saya marking paper, saya akan tengok. Pertama sekali, kami akan tengok, pemeriksaan kertas ni, akan tengok bentuk dulu. Kalau bentuk betul, barulah kami tengok ukuran dan sebagainya. Okey. So seterusnya soalan ni. Okey. Soalan ni, apa saja soalan, kalau melibatkan lengkungan, macam ni lengkung, tak boleh guna tangan anak. Mesti guna jangka lukis. So, lepas ni waktu exam, mesti get ready dengan jangka lukis. Apa saja lukisan yang melibatkan lengkungan, you tak boleh guna tangan. Sebab you nak lukis pelan ni, you tak boleh guna tangan. Okey. Kemudian, daripada bentuk ni, Rajah 26 menunjukkan sebuah pepejar dengan tapak segi 4 DEFG. Okey. Di atas suatu permukaan mengufuk. Okey. TD sama dengan RH. Okey. So maksudnya kalau sini 4, ukuran dekat sini pun 4. Bila ukuran RH 4, automatik HK juga adalah 4. Ni kita faham. Okey. Kemudian dia kata, itu yang saya kata, you all baca ayat dia dulu. HJ sama dengan JE. HJ sama dengan JE. Okey. HJ sama dengan JE. JEU berapa? JEU kat sini. Saya dapat 3. You orang dapat 3 tak? Dapat cikgu 3 cm. Okey, sebab dia sebut ni. JK sama dengan 1. Kalau sini 1, ini kan 4 semua. HK 4. So sini 3. So automatik yang ni pun 3. Itulah maklumat-maklumat yang you perlu faham. 4 adalah daripada HK. Sebab dia sebut JK ni 1. JK ni 1 maksudnya ML ni 1. Automatik HJ 3. Bila HJ 3, JE pun 3. Sini pun 3 ukuran dia. Okey? Jangan salah kat situ. Okey, kemudian dia kata S dan P ialah titik tengah.
RH dan QN. So maksudnya sini adalah 2, sini adalah 2, sini adalah 2, sini adalah 2. Supaya hasil gabung tu akan jadi 4. Dilihat daripada X. Ni senang je lah. Apabila you lihat daripada X kat depan ni, you akan dapat bentuk ni. Garis ni 8, 3. Sini berapa? 3. Okey. Sini dulu. You dapatlah bentuk ni. Okey, yang ni. Kuning. Yang ni. Dan juga bentuk ini. Nampak ada lebihan 1 cm kat situ. So, kita tengok gambar rajah jawapan kawan awak dengan soalan jawapan saya. Saya harap you all nampak lah macam ni. Besarkan sikit. Nak tarik sikit. Okey. Okey. Betul ke tak betul bentuk dia? Betul Ego? Betul. Okey. Betul. Okey, betul. Ukuran semua betul. Tengok dia pun betul macam pelukis. Letak jarum dekat sini. Buka 4 cm. Supaya sudut dekat sini 90. Okey, so jelas. Tanya betul. Betul. Kita tengok soalan 26. Berdaki. Okey. Kata kena betul dan jawapan pada permukaan SPUT. Okey, bahagian yang tinggal adalah ditunjukkan. Okey, kemudian dia bagi ukuran kat sini. XV 4. So panjang ni adalah 4. VH ni 1. Tadi kan kita tahu je jari dia 4. So maksudnya sini adalah 3 lah. Ya. Okey, yang lain semua sama. Lukis dengan skala penuh pelan pepejal yang tinggal. Dia tak sebut daripada mana. So pandangan kita adalah daripada atas. Saya nak you faham. Apabila sesuatu bentuk walaupun berbentuk silinder macam ni, bila you penyetkan dia ke bawah, dia akan menghasil bentuk macam ni. Segi 4. Ni bila you penyetkan dia akan jadi segi 4. Tak kisah sama. Ingat saya ulang balik. Contohlah bentuk silinder. Kalau dipandang daripada atas, dia akan menghasilkan bentuk bulatan. Silinder bulatan. Tapi kalau dia dipandang daripada tepi, dia akan menghasilkan bentuk segi 4 tepat. Kamu imagine botol yang dipenyetkan. Bila you penyet, dia akan jadi segi 4. So yang ni kebanyakan majoriti ada salah lah. Ada yang betul, Tania. Okey. So bila kita lihat daripada bawah, saya ajar awak lagi sekali anak. You all tengok tapak. So tapak kita yang ni. Panjang tapak kita yang ni 8. Dan kita ada lebihan dekat sini. 1. So sebenarnya adalah 9 kita punya tapak. 9 kita punya tapak sini. 9. Saya nak you all faham dekat situ dulu. Okey. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang kita dapat? Kita dapat pada ukuran ni ukuran tinggi dia, panjang dia berapa? 5. So dia naik 5. Okey, dia mesti segi 4 tepat 5. Okey. Kemudian nampak tak bila dia penyet dekat 9 ni, dia nampak ada garisan sini. Garisan sini. Penyetkan dia. So 1. Pada 1 cm. Kemudian pada 3. Ni dia lebih 3. Dia juga ada garisan 3. Apa lagi yang dia ada? Dia juga Cikgu. apa lagi yang dia ada? Dia juga Garisan yang 1 cm tu bukan garisan terselindung ke? bukan garisan terselindung ke? Garisan terselindung ke? Dia garisan selindung ke? Nasib baik. Okey, garisan terselindung. Itu yang saya nak you all kena pasti. Okey, kat mana lagi yang saya tak cukup? Garisan. Dekat mana? Dekat hujung Ego. Dekat hujung. Hujung dia sepatutnya ada di 1 cm. Macam ni. Kat Tapi sini. tak selindung. Tapi Okey, berapa ukuran dia? Okey.
Ukuran dia kat sini adalah 1 sentimeter cikgu. satu. Ini satu kan? Ha. Satu. So sebenarnya inilah bentuk yang terhasil. Ya, inilah bentuk yang terhasil. So kalau kita tengok gambar rajah kawan awak, so ini confirm bentuk dia salah. So saya tak perlu check, memang dapat kosong markah. Okey? Itulah pemeriksa kertas. Bila dia check, dia tak perlu nak check dah. Dia tengok bentuk dah salah, dia takkan bagi markah dah. Okey. Seterusnya, dilihat daripada Y. Okey, saya padam sekejap. Dilihat daripada Y. Okey, kalau daripada Y, sama juga. Bentuk yang kita nampak adalah daripada sini. Allahu Akbar. Daripada sini. Sini. Kita tengoklah. Sini dah ukuran dia tadi 3. So, dia akan tambah sini 4. So, sebenarnya ukuran U adalah 7. 7. So, kalau kita lukis, dia akan jadi 7 macam ni. 7. Kemudian, lebar dia 5. Ini cara kita melukis ni. Saya lukis dulu 7 dengan 5. 7 dan 5. Ada tak garisan? Garisan dekat mana? Garisan dekat mana? Ni, dekat sini. 3 cm Dekat tengah. 3 cm. Dekat cm. Tak ada garisan terlindung kan? Ni 3 cm. Ha. Lepas tu ada garisan selindung cikgu. Ya, garisan terlindung kat mana? 1 cm bawah. Okey, bagus. So, okey, sebenarnya ada garisan terlindung kat sini 1 cm. Okey, ada apa lagi? Ada satu cikgu. Ada satu dekat atas 3 tu 1 cm garisan selindung. Betul, bagus. So, sini juga adalah garisan terselindung. You all kena guna pembaris tau. Jangan buat lakaran macam saya, tak dapat markah. Okey, so ini jawapan yang sebenar. Okey, kita tengok jawapan kawan awak. Sepatutnya, dia kena dapat bentuk yang macam ni. Tapi kawan awak, dia buat, okey. Dia salah dekat mana? Tak ada garisan selindung bawah dengan atas. Ya, tak ada 2 garisan terselindung. So, satu kat sini dan satu kat sini. Lebih kurang lah So, apa yang dia dapat? Dia cuma dapat K1 sahaja. 1 markah untuk bentuk. Tapi katalah, okey, kawan awak dia tak buat garisan terselindung. Dia buat garisan lurus. Awak tahu apa dia dapat markah? Dia tak dapat markah. Dia dapat K0. Sebab itu garisan yang ternampak ni you all kena hati-hatilah So kalau garisan terlindung tu tak dapat lagi, tak apa lagi. Tapi kalau garisan sepatutnya garis lurus, you tak buat, yes, itu menyebabkan you akan hilang markah. Siapa yang buat boleh cek jawapan, pastikan ukuran tepat. Okey, kemudian seterusnya soalan 27. Rajah menunjukkan prisma tegak, okey, permukaan JKQP, okey, ke rata rentas. JPNM ialah sata condong, okey, tak ada masalah. Lukis pepelan pepejal. Jadi yang ni senang lah, maksudnya kita hanya lukis daripada pandangan daripada atas ke bawah, okey. So 6 dengan 4, 6, saya punya ni dah lari-lari lah pula. Okey, kemudian kita ada 6, 4, okey, 6. Betul ke salah saya buat ni? Betul cikgu. Betul. Semua orang jawab betul ke? Ya, Ada tak yang saya tertinggal? Saya betul. Cikgu ada garis 3 cm kan? Garis 2 cm dekat tengah. Garis 2 cm. 2 cm? Dekat mana 2 cm? Kan tak ada. 2 cm. Kat sini Kat sini. So, sini adalah 4, sini adalah 2, betul? Sebab garis ni. Okey? Garis ni dia akan turun dekat sini. So you all imagine benda tu. Barulah betul ya, barulah betul. Tengok kat sini kawan awak buat. Tapi saya tak tahu kenapa. Okey, saya nak bagi tahu kawan awak bentuk dia betul. Tapi dia tersalah ke? 4 dengan 6. So semuanya betul lah ukuran dia. Kan? Okey, ukuran dia semua betul. Soalan nombor 27. Ni, kawan awak buat. Ni 2 cm lah. Ni 4 cm.
Saya tak ukur tau sebab saya tak ada pembaris dengan ukuran sebenar, tapi saya nak you all faham lah ukuran ni. Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Daripada F kita akan dapat bentuk ni. Bentuk ni yang panjang, dia gabung hidup sebelah-sebelah, dan juga bentuk ni. Bentuk ni. Okey, ini adalah bentuk yang dia dapat. So kalau saya tengok gambar aja kawan awak, betul bentuk yang dia dapat. Kemudian barulah saya cek ukuran. 6. So sini 6, betul. Sini 2, betul. Kemudian panjang KQ. Kalau kata tak ingat, kita tengok balik KQ kita 2. Okey, so maksudnya panjang sini adalah 2. So panjang sini adalah 4. Okey. Kemudian sini 4, sini 6. Lebih kurang. So semuanya adalah betul. Saya tak ukur, tapi saya harap you all buat lah. Tapi cuma saya rasa macam lukisan ni saya nampak macam tak berapa tepat kot ukuran. So check semula lah ukuran dia. Pastikan ukuran tepat. Sebab saya tak boleh nak imagine betul ke 2 cm sebab saya tak boleh nak check guna pembaris lah. Sebab you all hantar gambar kan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan. Okay, kita padam dulu. Alright. So kita tengok soalan ni. Dilihat daripada G. Okey, G kita. So kalau kita G, kita imagine kita akan dapat yang ni. Bentuk ni. Bentuk ni. Okey, 2 bentuk ni. Dan juga ada garisan terselindung. Okay. So kalau kita tengok lukisan kawan awak, betul ke tak betul ni? Siapa yang buat, you all check sama tak dengan jawapan awak? Betul. Sama. Betul kan? Okay, tahniah. So semuanya betul, tak ada masalah. Jadi dah faham dekat sini. Saya cuba pastikan awak faham ke enggak soalan dan juga faham bagaimana nak mengukur dengan tepat. Sayang tahu 12 markah. So hati-hati. Saya rasa perkongsian saya untuk hari ini tajuk pelan dan donghakan jelas. Dan ada 5 soalan. Saya harap you all semua boleh jawab. Saya dah tengok tadi. Semuanya tak ada masalah. Cuma secara kasar Nuri Najlah hantar kat saya tak boleh lakaran tahu lepas ni. Juliana pun dah sama. Ada yang tak lengkap. Amar okey. Yang lain Fahmi semua okey. Saya full mark tu. Apa dia? Dapat full mark. Apa dia? Full mark. Yes. Amar okey. Tahniah. Fahmi cek balik ukuran. Izzah Tumaini cek balik dekat mana yang salah. Saya dah cek semua satu-satu. Farhah pun sama. Cek balik mana yang salah. So kita dah ulang kaji pelan dan donghakan. Boleh faham kan?